Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bagaimana THP lunaskan hutang? Naib Presiden Amanah yang juga bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Kerajaan Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa menyifatkan Datuk Marzuk keliru dan mengelirukan tentang tabung haji plantation atau THP. Sebagai Timbalan Menteri Agama, YB Marzuk telah mengelirukan Dewan Parlimen kemarin iaitu 1 Mac 2022 dalam jawapannya tentang tabung haji plantation. Saya hairan bagaimana pegawai tabung haji yang bertanggungjawab membekalkan jawapan yang tidak profesional ataupun Timbalan Menteri itu dari pengkalan cepa yang menjawab ikut selera politik beliau, kata Mujahid dalam kenyataannya di Facebook. Dan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Marzuk yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berkata THP mencatatkan peningkatan pendapatan kepada RM760.8 juta pada tahun 2021. Jumlah itu katanya jauh meningkat berbanding hanya RM493.65 juta pada tahun 2019 setelah kerajaan sekarang mengambil alih teraju pentadbiran tabung haji. Beliau juga mendakwa aset THP terbiar begitu lama sepanjang pemerintahan lalu menyebabkan kerajaan sekarang meluluskan pelan pemulihan aset dan memperuntukkan RM150 juta untuk memulihkan ladang termasuk membaja bagi menghasilkan pulangan yang optimum. Marzuk menjawab soalan Ahli Parlimen PAS Bacok Nik Muhammad Nik Abdul Aziz ketika sesi pertanyaan jawab lisan di Dewan Rakyat 1 Mac lalu. Membidas kenyataan Marzuk itu, Mujahid berkata pertama beliau mendakwa zaman Pakatan Harapan ladang-ladang tidak dibaja dengan baik sedangkan masalah ini ditanggung sejak tahun 2016 lagi kerana masalah keuangan yang dihadapi oleh TH Plantation. Soal hutang, kos pelaburan yang tinggi, kos operasi menyebabkan kedudukan keuangan THP menyepit. Pada tahun 2015, THP dalam menangani masalah hutang membuat keputusan menjual TH Bakti yang bernilai RM16.3 juta dan TH Gemas yang bernilai RM154 juta kepada sebuah syarikat swasta DuPont. Dalam kenyataan semasa penjualan tersebut, CEO-nya waktu itu memberikan alasan mengurangkan beban hutang THP, jelas Mujahid. Menurut Mujahid, masalah hutang sangat menekan keuangan THP menyebabkan sukuk TH yang membayari hutang THP gagal dilunaskan pada waktunya menyebabkan kesan kepada pendeposit. Faktanya yang gagal dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Agama ialah pada tahun kewangan 2018, THP menanggung hutang RM1.24 bilion dan pada suku ketiga, hutang meningkat kepada RM1.29 bilion. Pegangan tunai menyusut dari RM50.6 juta kepada RM43.8 juta. Keadaan ini memerlukan THP membuat rasionalisasi aset untuk memastikan kestabilan keuangannya dan melunaskan hutang sukuknya kepada Badan Induk Tabung Haji, tegasnya. Beliau mendakwa Marzuk tidak bersikap jujur apabila menjawab secara politik tanpa menyatakan kedudukan sebenar keuangan THP. Soalnya bukan jual aset seperti diapi-apikan, tetapi ialah soalnya menstrukturkan semula hutang THP dan kegagalan bayar balik hutang kepada induk tabung haji, kata Mujahid. Kegagalan tersebut, kata Mujahid, menyebabkan rosot nilai akan menjejaskan keseimbangan antara aset dan liability dan akan terkesan kepada pengeluaran dividen kepada pencarum. Tegasnya, itulah yang cuba diatasi oleh pengurusan tabung haji terdahulu untuk menjaga kepentingan aset lain yang membawa pulangan. Soalan saya ialah apakah kedudukan hutang THP hari ini lebih baik? Apakah THP mampu membayar hutang sukuk kepada TH induk mengikut jadual kematangannya? Apakah kos operasi peladangan kini lebih baik? Dan apakah semua ladang TH yang dibeli sebelum PH ambil alih semuanya tanah yang baik? Soal beliau. Mujahid berpendapat harga sawit yang tinggi bukan menjamin keuntungan. Sebaliknya, kos operasi, tanah yang baik dan tekanan hutang perlu dibuat
perkiraan. YB Marzuk harus jujur menjawab masalah THP tanpa perlu berdalih secara politik untuk menaikkan sentimen dan mengelirukan Dewan. Jualan aset untuk perstrukturan hutang bukan menggadaikan aset orang Islam, tetapi keperluan menjaga aset-aset lain yang menguntungkan supaya tidak terjejas pulangan menyeluruh kepada harta umat Islam, jelas Mujahid. Seterusnya, Mujahid mengingatkan bahawa jika trend kenyataan seperti yang dibuat oleh Timbalan Menteri yang bertanggungjawab kepada TH dibiarkan, pengoperasian THP yang tertakluk kepada Perundangan Suruhanjaya Security dan tersenarai di Bursa Saham akan terjejas kerana campur tangan politik. THP tertakluk kepada semua obligasi fiduciary yang bebas politik. Selagi YB Marzuk tidak menjelaskan kedudukan keuangan THP dan tahap keberhutangannya serta mendedahkan berapa peratus tanah THP yang tidak boleh ditanam sawit dan berapakah kos operasi THP, saya menganggap dakwaan hasil lebih baik dari zaman PH hanyalah dakwaan separuh masa. Hakikatnya YB Marzuk menutup sebelah mata kepada masalah lebih besar iaitu penstrukturan semula hutang dan kos operasi yang tinggi, dan itulah yang cuba dilakukan oleh saya semasa PH menjadi kerajaan, ujar ahli Parlimen Parit Buntar itu. Mengulas lanjut, Mujahid membangkitkan mengenai THP yang tidak dapat memenuhi jadual pembayaran sukutnya kerana tidak mampu. Dalam keadaan berterusan begini, rosot nilai aset TH induk akan menyumbang kepada keadaan keuangan TH dan sekaligus tidak dapat memberi dividen yang seimbang kepada pendeposit umat Islam. Saya cabar pihak pengurusan THP untuk menjelaskan bagaimana dilunaskan hutang-hutang ini tanpa penjualan aset serta bagaimana rosot nilai yang dikira sehingga melayakkan dividen dikeluarkan 3.1%. Apakah duit reserve TH diambil lagi untuk tujuan tersebut? Soalan Mujahid. Untuk rekod dividen kadar agihan tabung haji pada tahun 2019 ialah 3.05%. Beliau juga menempelak sikap pihak yang tidak habis-habis melontarkan tuduhan bahawa Pakatan Harapan menjual aset tabung haji. Berhentilah meratip Pakatan Harapan jual aset tabung haji. Pakatan Harapan jual ladang tabung haji. Pakatan Harapan jual aset orang Islam kerana apa yang dilakukan ialah penstrukturan semula untuk tujuan supaya tabung haji terus unggul dan berkembang dan pada waktu yang sama memenuhi pematuhan Akta Tabung Haji dan obligasi fiduciary yang bebas politik. Alhamdulillah, niat asal kami dibuktikan hari ini dengan kedudukan tabung haji yang lebih baik. YB Marzuk masuk cuci kaki sahaja. Tapi sayang, dia keliru dan telah mengelirukan Dewan bidasnya. Marzuk merumuskan bahawa keputusan kerajaan menghentikan usaha penjualan aset THP terbukti tepat apabila ia mencatatkan peningkatan pendapatan sebanyak 760.8 juta ringgit pada tahun lalu. Berdasarkan data daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, harga minyak sawit mentah per tan pada 31 Disember 2019 ialah RM3,025. Ia pernah jatuh sehingga RM1,853 pada 14 Mac 2019, manakala pada 30 Disember 2020 harganya meningkat kepada RM5,150 per tan dan pada 2 Mac 2022 mencapai RM8,160 setan. Krisis Ukraine-Rusia dikatakan salah satu daripada punca kenaikan harga minyak sawit mentah. Justru alasan kenaikan pendapatan THP kerana menghentikan SPV daripada menjual aset tabung haji termasuk ladang tersebut tidak boleh dipertahankan. Lebih-lebih apabila kedudukan hutang THP tidak dijelaskan. Seperti kata Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Datuk Nik Muhammad Hashuddin Yusof ketika dihubungi Jom Channel, kalau tak ada SPV sampai hari ini, tabung haji tak boleh agihkan keuntungan. Ini bukan rocket science jika benar pendapatan meningkat dengan berganda-ganda iaitu 760.8 juta ringgit pada tahun 2021 berbanding 493.6 juta ringgit pada tahun 2019. Persoalan, kenapa dividen 2021 hanya 3.1% sahaja? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.